Miss beritahu So last time we learn about this. Okay. Alright. So hari tu kita belajar, kita ada satu vektor. Remember vektor tu benda yang ada nilai, magnitude dan juga direction. Okay. Lepas tu kita belajar dua benda kan, iaitu satu macam mana kalau kamu ada satu kamu belajar macam mana kalau kamu ada vektor. Katalah ni, this is a vector kan. Sebab dia ada nilai, contoh dia ada nilai. Lepas tu dia ada, contoh dia ada direction iaitu 30 degree daripada ground. From the ground lah. This is our ground. Okay. So kita belajar satu macam mana kita nak resolve dia. Kita ada satu nilai. Lepas tu kita nak pecahkan dia kepada komponen X dengan komponen Y, isn't it? Kan? So this one, kita belajar macam mana nak cari nilai SX dengan nilai SY. Okay. So ini sama ada kita guna soh ataupun kah lah. Okay. So remember kita lukis triangle. Lepas tu kita tentukan mana satu opposite, mana satu adjacent. So kalau nak cari SY, SY ni dekat opposite. SX ni dekat adjacent. Jadi kita akan guna dekat sini nak cari SY adalah sin theta equals to opposite over hypotenuse ataupun sin 30 is equals to SY adalah 10 lah. Okay, sama juga cos theta is equals to adjacent over hypotenuse ataupun cos 30 sama dengan SX over hypotenuse kita iaitu ni lah. Kamu nampak kan? This is our hypotenuse, so bagi dengan 10, okay? So kamu belajar tu salah satu benda yang kamu belajar. Lepas tu nombor 2 kamu belajar adalah macam mana kalau kamu ada nilai SY dengan nilai SX. By the way guys, jangan lupa isi attendance nanti. Kamu ada nilai SX dengan SY kan? Okay Miss. Untuk kamu ada nilai dia. Okay, thank you. Untuk kamu ada nilai SY 2 meter, nilai SX 3 meter kan. Lepas tu kamu nak tahu berapa nilai S dekat sini. Ni namanya, tadi kita ada satu, kita pecahkan kepada 2. Sekarang kita ada dua, kita nak gabungkan jadi satu. So terms itu maksudnya, kita nak cari berapakah magnitude bendalan ni lah. Sebab dia vektor kan. So maksudnya kita akan cari the magnitude of your S. So magnitude of S ni kita akan guna theorem Pythagoras tu, iaitu SX square plus SY square, square root answer lah. Ataupun S is equals to 3 square campur 2 square, square root. Dapatlah jawapan ni berapa And then kita akan cari dia punya direction juga. Direction kita akan sentiasa guna tangent theta. Nampak pattern dia? Direction tu maksudnya angle lah, tak tahu berapa Okay, so this one tangent theta is equals to opposite over hypotenuse. Betul? Opposite over adjacent. Okay, sorry. Okay, ada kucing Miss. Okay, lepas tu kita ada opposite over adjacent. Ataupun kan kalau Miss bagi kamu tips lah, kamu tak payah ingat tu opposite by adjacent. Kamu ingat saja apa-apa yang Y komponen iaitu YSY lah bagi dengan X komponen, okay? So nanti sepanjang kamu dekat matrik ni kan, kamu ingat je nak cari direction guna tangent theta. Lepas tu tangent theta tu mesti Y bagi dengan X. Kan, iaitu tangent theta Y adalah 2, X adalah 3. Lepas tu tangent inversekan dia lah. Okay. So senang saja sebenarnya. Okay. Lepas tu Miss nak ajar. Ada dua benda Miss nak ajar hari ni Okay. Lepas tu habis dah chapter 1. Laju kan. Okay. So hari tu Miss nak sambung balik yang itu tu. This one. Okay. So let's read the question. Okay. So hari tu kita dah bincangkan tapi Miss nak recap balik. So an airplane trip involves 3 legs with 2 stopover. So 3 perjalanan dengan 2 pit stop lah. So the first perjalanan adalah pergi ke east sebanyak 620 km. So dia pun bergerak ke east. Remember east tu adalah timur kan. Dia bergerak ke sana Miss letak kompas ni dekat atas supaya kamu nampak.
Okay, so this one adalah D1 sama dengan 620 km. Okay, lepas tu the second leg is southeast 45 degree for 440. So second leg is southeast for 440. Okay, so southeast maksudnya dia bergerak ke sini lah. Okay. Okay, so kamu pun buatlah. Okay. So dia cakap D2 sama dengan 440 km. So dia cakap 45 degree kan. So remember Miss bagi tahu kamu apa-apa angle kalau boleh kamu buat dia daripada X component. Okay. So ni adalah kita nampak ini adalah kalau untuk vektor ni vektor lah sebab dia ada direction kan dengan angle. So ni paksi Y, yang ni paksi X. So angle dia mesti 45 degree kat sini lah. Okay. Kalau loss bagi tahu Okay, Miss. Okay. Laju sangat ke loss ke bagi tahu Miss. Janganlah malu-malu tau, okay? Because kamu tak jumpa pun sesama kamu lagi. So waktu ni lah tak tahu malu. Nanti bila dah jumpa depan-depan baru malu, okay? And then dia cakap the third leg is 53 degrees south of west. So south of west antara south dengan west lah. So dia ke situ, okay? So this is D3 sebanyak 550 km. Okay. So again ni adalah paksi Y dia, ni adalah paksi X dia. Jadi kita akan lukis angle tu dekat sini lah. Dia 53 degree kan. South of west. So maksudnya dia adalah 53 degree. Okay. So soalan dia tanya what is the plane's total displacement. Ataupun dalam perkataan lain dia adalah what is the plane's total magnitude? Remember Miss bagi tahu kamu kan? Okay, total magnitude. Okay, tak apa. Kamu ikut je step yang Miss nak ajar ni Okay, okay. So what happen here is that Miss nak kamu gabungkan semua anak panah ni dalam satu paksi. Okay. So kamu buat macam ni. Kamu buat dia macam ni. Okay, so ni paksi Y, yang ni paksi X. Okay, lepas tu kita buat satu-satu. Kita buat ya yang apa tu, mula-mula dia ke east kan. Aduh, sorry Okay. So mula-mula dia ke east, so kamu buat dia macam ni. So this one is D1, 620 km. Lepas tu kita ada D2. Okay, nampak tak apa yang Miss cuba buat ni? Miss gabungkan semua anak panah yang dekat atas tu dekat satu paksi sahaja. Okay, lepas tu Miss ada. Okay. Lepas tu Miss ada this one. Again, this is from X axis lah 53. Okay, cuba kamu lukis dulu. Itu kan nak kita check balik. Okay. Okay, lepas tu what happen is that Miss nak kamu resolve. Okay, kamu nampak kan? Dia ada apa tu? Dia ada, kamu kena resolve dia lah. Ini nama proses lah resolving a vector Okay, so resolving vector. Tapi kali ni dia lagi susah sikit sebab dia ada banyak. Okay, resolving vectors. Okay. So, okay, nak cakap ni first step kamu adalah selalu untuk draw diagram lah. Okay. Tapi kalau kadang-kadang dia kasih, kadang-kadang kita kena bina sendiri So soalan ni advance sikit lah. Okay. Okay, so sekarang ni kejap nak bagi space kejap. Okay, kejap.
Okay, so sekarang ni the second step, okay, kamu akan buat adalah kamu akan resolve dia kepada X dengan Y komponen tu kan. Kamu buat macam ni, kamu tulis ayat dia. Resolve into X and Y component. Okay. Lepas tu kamu buat table Okay, so ni adalah X component, ini adalah Y component. So ini adalah kita punya vektor lah D. Okay. Okay, so sekarang ni sama proses dia macam yang kita belajar sebelum ni. Katalah kita ada D2 kan, D kan. Lepas tu kita nak tahu berapa nilai D2 dekat X, berapa nilai D2 dekat Y. Tu yang kita nak buat sebenarnya sekarang ni. So kita akan guna sign kita akan guna sign atau cos lah, okay? Okay, so kita pun buatlah. Sekejap. Okay. Okay, bye. Okay, so sekarang ni kita akan tengok satu-satu Okay, kita akan cuba buat D1 Okay, D1, oh ni tak label kan, ini adalah D3. Tak naklah kita nak buat kita buat D2 dululah supaya kamu nampak. Sorry, kita buat D2. Okay. Okay, D2 dekat sini kan, this one is D2 kan. So kita kena resolve dia kepada D2. Kamu nampak kan? Ni adalah D2 kita. So kita nak resolvekan dia kepada D2X dengan D2Y. Okay. So kalau kamu tengok kat sini. Tukar pen biru lah. Okay, kalau kamu tak nampak kan. Ni triangle dia. Jadi ni adalah opposite. Opposite. Ni adalah adjacent. Inilah hypotenuse. Okay. So maksudnya okay, sekarang ni kamu nampak kita nak cari ni sebenarnya. Kita nak cari D2Y. Kita nak cari D2X. Okay. Jadi kamu tengok kat sini kan. So this is our D2Y. D2Y opposite kan. Saya harap kamu nampak lah D2X adjacent. Lepas tu our D2 adalah hypotenuse. Nilai D2 tadi ni. So D2 kita berapa nilai dia tadi D2 adalah 440 km. Okay. So macam mana kita nak cari kat sini? D2X. Macam kita nak cari D2X ni. So kita nak D2X kan? Okay, ingat tau, Miss nak cari D2X sekarang. Okay, dia nak cari D2X, this one. Pakai cos. Pakai cos, okay. Kenapa pakai cos? Sebab dia dekat adjacent, okay, remember? Okay, good. Sekejap Sekejap tau. Okay, so kita akan pakai adjacent sebab kita nak D2X. We want D2X. So this one is D2X. So kita akan guna cos lah. So kita akan buat cos. Okay, angle dia adalah 45 degree. Kita akan dapat D2X over, ni Miss ajar yang lambat sikit lah. Okay. So dia akan jadi adjacent of hypotenuse. So this is our hypotenuse iaitu 440. Okay. 440 km. Jadi D2X sebenarnya sama dengan
cos 45 darab dengan 440. So, 311.13 kilometer lah. Okay. Itu cara lambat lah. Tapi sebenarnya kan kamu dah boleh agak dah. Kalau this one kan D to Y. Kita nak cari D to Y. Dia adalah opposite. So dia adalah kita akan guna sin theta lah. Jadi kamu tulis macam ni. D to Y sama dengan apa tu? Sin Opposite. 45. Ya, opposite, betul lah. Kamu tak payahlah tulis. Maksudnya kalau tak payah tulis lah formula sin 45 sama dengan D to Y over 2 sebab kamu dah agak dah. Dia adalah sin kan. So ni kamu dah agak dengan hypotenuse iaitu sin 45, 440 kilometer. So D to Y sama dengan sama dengan 311.13 kilometer. Okay, lepas ni nak ajar kat kamu kan satu lagi benda tau. Kamu kena terima semua benda ni. So semua benda ni basic Okay. So ingat anak panah dia adalah vektor kan. Okay. Remember tau. Okay. Dengar betul-betul Miss nak cakap apa ni. Kalau anak panah dia gerak ke kanan, kamu nampak D to X ke kanan kan. Kita letak nilai dia positif. Okay. So kamu letaklah kat sini positif. Okay. Lepas tu kamu nampak kan D to Y ke bawah macam ni. Okay. Sebab kenapa kita ambil yang ni dengan yang ni saja? Sebab vektor kamu dekat tengah-tengah ni jadi kita fokus pada kuadran yang ni saja. Okay. So D to Y ni bergerak ke bawah. Jadi kamu akan letak negatif tau dekat sini. Okay. Tak apa, nanti kita buat slow-slow. Okay, kalau kamu buat kan, kamu kalau ambil direction kat sini, dia ke atas maka nilai dia positif. Kalau dia ke kiri maka nilai dia negatif. Tak apalah, kita go along the way Okay, so kamu dah resolve satu vektor. Okay Kamu dah resolve satu vektor iaitu D2 lah. Okay, so kamu pun tutuplah bracket ni. Kalau tak faham bagi tahu please. Okay, so this one adalah D2. Lepas tu kita akan fokuskan kepada ni Miss padam. Bunyi apa yang tu? Macam bunyi Is that my laptop? Okay. I think that's my laptop. Student punya Miss. Student Ada sesiapa yang tu buka tak? Bunyi apalah tu pula. Sekejap Miss tengok siapa. Guys, please mute guys. Okay, thank you. Okay, macam benda Okay, so kita sambung Kita akan buat D3 pula Right, so D3. Okay, so take a look here. D3 sama juga. Kita akan pecahkan dia kepada D3Y. And then ini adalah D3X. Okay. So sebabkan vektor kita D3 dekat sini. So kita akan fokuskan kuadran dia macam ni lah. Okay. So dia akan paksi Y, X dia ke sana, paksi Y dia ke sana. Okay. So this one kamu nampak So ni adalah opposite, ni adalah adjacent, hypotenuse. Okay, tadi D3 berapa yang nilai dia? D3 500. Okay, so sekarang ni misalkan colourkan bagi kamu nampak lah. So this is our D3, this is our opposite dekat D3Y. And then kita ada hypotenuse kita D3 lah. Okay, so kalau kamu nampak kat sini kan, kalau kita nak cari D3X. So kamu nampak D3X dekat adjacent. So kamu teruslah nampak adjacent, maksudnya guna cos lah. So kamu akan buat dia macam ni lah. So maksudnya D3X sama dengan cos 53 times dengan 440 km. Okay.
Dia sama macam dekat atas ni tapi Miss dah terus ringkaskan dia. Miss, Ya. bukan 550. Betul, tepat sekali. Maafkan Miss. Okay, thank you. So 550 kilometer. Okay, lepas tu kamu pun tekanlah calculator. So this one 550 kilometer. So this one you will get you get 550 darab cos 53 is actually 331 kilometer. Okay, so remember kamu nampak kat sini D3X ni ke kiri. Okay, kamu ingat kalau dia ke bawah, dia ke kiri, dia negatif. Kalau dia ke atas, dia ke kanan, maka nilai dia positif. Okay? Tapi sebab D3X kamu ni ke kiri, so kamu jangan lupa letak negatif kat sini. Okay? Pentinglah untuk kamu buat benda tu sebab kalau kamu salah particular step tu, semua jawapan kamu boleh jadi salah. Itulah annoying thing about physics. Dia very particular. Tapi semua subjek pun macam tu sebenarnya. Yelah, tapi dealing dengan maths kan macam tu lah. Okay, so this one dah settle D3X. So kita akan cari D3Y pula. D3Y, kalau kita nak D3Y, dia dekat opposite, isn't it? So kita akan guna sign lah. Okay, so kamu tulis D3Y is equals to 550 kilometer times dengan cos 53, okay? So this one is 550 cos pula. Sin. Ni tu darab sin 53. Okay, disebabkan D3Y ni pun ke bawah, maka kita akan letak nilai dia adalah Negatif. ya, negatif. Betul, tepat sekali. So this one negative 439. Nanti kan kamu tekanlah calculator sebab takut Miss nak double check answer Miss. Takut salah pula. Okay. So dah settle lah dua vektor kat situ, okay? So kamu pun tutup lah. Okay, lepas tu kamu akan buat the last step is to solve D1 kan? Okay. So kita tengok mana D1 tadi. D1 dekat sini kan? Dia bergerak dekat paksi X sahaja, okay? Maksudnya dia tak ada angle. So dia tak perlu nak resolve macam kan D2 dengan D3 ni ada angle. So kena pecahkan dia kepada paksi X dengan paksi Y. Tapi D3 ni memang kita clearly nampak dia dekat paksi X sahaja, okay? Jadi makanya kamu buatlah kat paksi Y dia kosong. Dekat paksi X saja nilai dia ada, iaitu dia bergerak ke kanan kan? Bergerak ke east tadi. So maksudnya kita akan letak positif 620 km. Tak perlulah nak sin cos theta kan dia, okay? Lepas tu kamu pun tutuplah this bracket. Tutup this. Miss, Ya saya. boleh ulang balik D1 tu? Boleh. Okay. Tadi kita dah buat D2 dengan D3 kan? D2 dengan D3 kita belajar sebelum ni kalau dia ada angle, so kita kena pecahkan dia kepada X dengan Y komponen kan? Maksudnya kita resolve vektor tu. Tapi this one, D1 ni, dia memang kamu nampak dah, dia memang dekat paksi X. Okay. Tadi tu kita ada satu benda, kita nak pecahkan dia kepada paksi I dengan paksi X dan paksi Y. Tapi D1 ni memang kamu nampak dia hanya bergerak dekat X saja. Tapi dekat nilai Y dia tak ada. Dia nampak anak panah dia clearly ke sana. Okay, so nilai dia dekat paksi X sajalah. Sebab dia tak ada angle pun. Jadi kamu letak, dia tak ada nilai kat paksi Y. So kamu letak dia kosong. And then letak je nilai dekat paksi X iaitu ke kanan positif 620 km. Okay. Kalau kamu ada contohlah nilai D1 kamu dekat sini, katalah. So maksudnya nilai X kamu yang kosong, nilai dekat paksi Y saja ada nilai. Okay.
Dalam kes yang dia ada angle saja yang kita kena pecahkan dia kepada X dengan Y komponen. Okay, faham Faham, Miss. Thank you. Okay. Alright, lepas tu kamu pun buat apa? Ni adalah maksudnya adalah total ataupun hasil tambah. Okay, ni kamu akan banyak guna application soalan vektor ni dalam chapter 4, dalam chapter 4 banyak lah, dalam semester 2 chapter 1. Okay, so kamu kena betul-betul faham lah. Chapter 4 lah banyak nanti kamu akan jumpa. Okay, lepas tu kamu tambahkanlah nilai dekat sini kan. Maksudnya dekat pasi X kamu tambahkan 311.13 campur dengan negatif 331 campur dengan 620. Kita kamu tengok kalkulator. 311.13 tolak 331 campur 620. So this one kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah 600. 613. Kejap. Ya Allah. Kucing Miss kan, dia pandai buka pintu. So bila Miss dah tutup pintu tu pun dia boleh tolak. Lepas tu tak tahulah apa kan. Lah, abaikan je. Selalu pintar dia, Miss. Selalu pandai dia, bijak dia. Ya. Lepas tu macam nak tak kalau Miss punya tombol dah rosak. So nanti Miss beli tombol baru lagi. Nak kunci. Okay, so this one is negative 750.38. Okay. So senang je kan? Kita lah. Okay. Lepas tu dah dapat paksi X dengan paksi Y ni. Okay. Ingat first step, draw diagram. Lepas tu resolve semua angle. Tak buat kotak macam ni. Lepas tu, okay, kamu nampak okay, nilai X kamu ni positif kan? Sebab bila kita tekan kalkulator dapat positif 600.1. Maka total semua dekat paksi X, semua vektor ni yang kita gabungkan dia. Maksudnya dekat paksi X nilai dia positif lah. So nilai dia dekat situ, positif. Okay. And then kamu tengok dekat paksi Y, nilai dia negatif 750.38 km. Maksudnya paksi Y dia nilai dia negatif. So ke atas ke bawah? Ke bawah lah maksudnya. Okay. So this is ni adalah roughly bila kamu gabungkan ketiga-tiga D1, D2, D3 ni, inilah final kamu iaitu satu dekat, Miss buat final tu D je lah DX, satu dekat DY. Okay. So tugas kamu, soalan ni dia nak tahu berapa total D dekat sini. Total D yang kamu dah gabungkan tiga-tiga tu. So inilah yang kamu gabungkan tiga-tiga tu dekat sini. Okay. So sekarang ni kita akan nak tahu berapa nilai ni, total displacement ni. So kita akan cari what we call as, apa step ketiga kita? Step ketiga kita adalah untuk tentukan magnitude and direction. Okay. Sebab tadi kita kena pecahkan dia satu-satu supaya nak tahu exactly berapa dekat X dia, berapa dekat Y dia. So kita dah gabungkan semua tiga-tiga vektor ni dekat X berapa, tiga-tiga vektor ni dekat Y berapa. Okay. So kita dapatlah, total dia akan jadi positif ke kanan positif, yang dekat X positif, yang dekat Y negatif ke bawah. Okay, jadi total dia dekat sini lah. So kita kena cari magnitude total dia tu. Okay, jadi remember yang Miss bagi tahu kamu macam mana nak cari magnitude kan. So kita akan guna teorem Pythagoras tu. Kamu buat macam ni. dx square plus dy square. Okay, so dx square kita adalah nilai yang kita dapat tadi tu lah. 600.1 square campur dengan negatif 750.38 square. Okay, square root kan dia. Okay, lepas tu kamu pun tekan kalkulator. 600.1 square campur negatif 750.38 square. Square root answer. Kita tak dapat jawapan sama dengan skema. So this one you will get, pastikan balik 600.1 square campur
Okay, dia akan dapat 960.83 kilometer. Okay, and then nilai direction pula adalah tangent theta. Okay, Miss cakap kan apa-apa dekat Y bagi dengan apa-apa dekat X. Okay, tapi Miss nak ajar kamu okay, lupa nak cakap kena ada modulus. Maksudnya nilai dia sentiasa positif lah. Kenapa? Nanti Miss explain. So kamu letaklah apa-apa dekat Y bagi dengan X. So kamu buat macam ni. dy over dx. Macam differentiation pula. So 750.38 bahagi dengan kilometer lah. Kilo tu dah 10^3. Tapi nanti dia boleh cancel kan. So nak letak nombor pun tak apa. Maksudnya ni kan kilometer kan. So kilo tu boleh cancel, tak nombor pun tak apa So this one kamu tekanlah kalkulator. 750.38 tak ada negatif tau. Bahagi dengan 600.1. Janji inverse answer. So dapatlah angle kamu sama dengan 51.35 degree. Okay. Kenapa Miss tak suruh letak negatif? Tapi nak letak negatif pun boleh. Tapi Miss suka lagi, jawapan dia lagi kemas kalau nilai dia tak ada negatif positif. Sebab dia adalah angle saja. So angle ni kita tak cakap lah dia negatif 40, negatif 50. Kita cakap dia boleh dia value tu positif lah. Okay. Sebab kenapa Miss tak emphasize negatif dekat 750 tu? Okay, sebab Miss nak kamu tulis sebab negatif 750 ni dia nak indicate ni saja yang dia dekat dy dia ke bawah. Macam tu saja. Dx dia ke kanan that's fine lah. Faham tak maksud Miss? Maksudnya kalau dia negatif kat depan ni kamu ignore saja sebab itu nak tunjukkan dia punya anak panah vektor ni saja. Tapi kalau boleh angle kamu jawapan dia positif lah. Tapi kalau terletak pula negatif, terletaklah dalam exam, boleh je diterima. Okay, tapi Miss nak ajar kamu macam mana nak lukis dengan lebih cantik lah. Okay, 51.35. So maksudnya angle tu dekat sini lah. Remember sentiasa daripada paksi X iaitu 51.35 degree. Okay. So nak cakapnya bila kamu gabungkan ketiga-tiga vektor ni, inilah nilai dia 960.83 km di mana angle adalah 51.35. Okay. So Miss nak ajar kamu angle tu kita cakap dia adalah below positive X axis. Tak penting pun tapi Miss nak ajar je lah sebab kamu nampak kan ini adalah kamu punya this is positive X axis. Okay, so angle kamu bawah dia. Kan bawah kan. Kalau kamu punya apa tu? Kalau kamu punya vektor macam ni, kita cakaplah the angle is above positive X axis. Macam tu saja Okay, faham kenapa? Tapi sebab dy kamu ni adalah negatif, so dia ke bawah. Jadi angle kamu akan jadi ke bawah. Jadi below positive X axis. Tapi kalau tak letak tu dalam exam pun tak apa. Tapi Miss nak ajar je lah. Okay, untuk pengetahuan kamu akan datang bila dah further study kan. Okay, so ada apa-apa soalan? Ada lagi 2 benda Miss nak ajar sikit je. Jangan nangis. Ada Okay, so Miss nak teruskan ajar 2 lagi benda sikit je. Lepas tu nanti pukul berapa? Maksudnya sepanjang kita tak Google Meet ni Miss akan bagi kamu kerja lah. Okay, kamu jangan risaulah, Miss takkan buat kelas 2 jam kot. It's not possible. Okay, maybe 1 jam ish lah. Okay. So ini contoh tapi tak apa. Kalau perlu kita buat. Kalau tak apa. Okay, so kita akan masuk sikit je lagi Nama dia adalah unit vector. Okay. Remember vector tu adalah, boleh Miss teruskan Vector tu adalah benda yang ada magnitude dengan direction. Okay, selalu dia ada anak panah lah. Bentuk dia macam ni, ada angle dan ni. Okay. And then kalau macam ni pun kita panggil dia sebagai vector jugalah. Katalah nilai D1 dia adalah 40 km tapi bergerak ke kanan. Cuma dia ada 2 lah direction dia, sama ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ataupun dengan angle. Tapi apa-apa pun dia adalah vektor sebab dia ada nilai dengan direction. Okay. Tapi kita nak emphasize kan
unit vector Okay, unit vector ni tak ada apa-apa pun. Dia adalah sejenis persembahan, sejenis representation of a vector. Contohnya macam, mesti tunjuk contoh Contohnya vector S. Ya. 2 meter, ambil nombor kecil je lah. Okay. Lepas tu kita pun pecahkanlah dia kepada XX, maybe 1 meter. Kejap Ni taklah bercak. Katalah SY 1 meter. Betul tak? 1 square campur 1 square. Square root answer. Okay, bukan Sekejap Ni bagi contoh je tau. 4, 1. Okay. This is a vector kan? Ni adalah vector. 1.41. Lepas tu kita pecahkan dia kepada SX dengan XY kan. Kita guna sin dengan cos tu kan. Okay, so nak cakap ni kat sini. Bila katalah orang tu cakap, bagi tahu saya vektor tu in X dengan Y komponen. Okay, so orang tu akan tulis macam ni tau. Okay, this is our vector S. Okay, dia tak tulis 1.41 tu. Okay, dia nak cakap persembahkan, present dekat saya nilai vektor tu dekat X dengan Y komponen. Jadi kamu akan tulis macam ni tau. 1 and then kamu akan ada 1. Okay, 1I 1J. Apa maksud I dengan J tu? I ni kita panggil dia sebagai unit vector. Okay? Sebab dia hanya nak cakap dia mewakili paksi yang kita cakap tu. Contohlah dekat I kan. For I, kamu rasa agak-agaknya dia wakili paksi apa? I tu. X. Okay, very good. Paksi X. Okay. J tu agak-agaknya paksi apa? Paksi Y. Okay. So ini adalah unit vector lah. So another way untuk kita present vector tu. Okay. Itu sebenarnya lah kita panggil dia sebagai illustrate unit vector in Cartesian coordinate. Okay. So ni kita panggil dia sebagai Cartesian coordinate lah. This one is Cartesian coordinate. Tak ada apa pun. Kamu jangan risau lah. Asalkan kamu faham je dia apa Cartesian coordinate I dengan J tu adalah unit vector. Okay, faham Okay, so sama juga macam contoh yang dikasih kat bawah ni. Dia ada kasih kita total vector iaitu P. Okay. Katalah A ni sama dengan 5, B ni sama dengan 6, Z ni sama dengan 7. So dia akan jadi P maksudnya 5I, maksud I tu dekat paksi X, B tu dekat paksi Y. Betul lah. C tu dekat paksi Z. Ni dia tambah sikit lah, dia paksi Z. Okay, tapi bila kita resolve vector tu dalam syllabus kita selalu buat X dengan Y lah. Tapi untuk present unit vector ni, dia boleh juga tanya sampai Z. Tapi tak ada apa pun, okay. So, okay, jadi sekarang ni Miss nak tanya kamu lah, ikut logik kan. Okay, this is our contoh vector tadi tu kan. Kita ada 1, 1, okay. 1, 1 kan. Okay, katalah dia tak kasih kita diagram ni, dia tak kasih kita diagram ni, dia kasih kita bendalah ni saja. Lepas tu dia tanya kat kita, okay, saya nak magnitude of vector S. Macam mana kamu nak cari magnitude of vector S? Which is kita dah tahulah 1.41 kan. So macam mana kita nak cari magnitude of S ni? Kita akan buat yang cara samalah, iaitu kita akan cari ni kan. S sama dengan 1 square kan. Kita akan buat ni. Kamu ingat tak? X square plus XY square kan. Maksudnya 1 square campur 1 square square root answer. Okay. Itu kalau dia kasih kita gambar rajah macam ni. Okay. So macam mana kalau kita nak cari magnitude of this S kalau dikasih kita bendalah ni saja. Kamu rasa macam mana nak cari berapa nilai S ni? Faham tak soalan Miss? How to find the magnitude of S? Siapa nak try? Contohlah, Miss ulang balik soalan Katalah kan sebelum ni kamu belajar macam mana nak cari nilai of S dekat sini kan. Kamu akan theorem Pythagoras tu kan. 1 square campur 1 square. Okay. So dapatlah nilai dia 1.41. Okay. Tapi katakanlah kalau dia tak kasih kita gambar rajah ni, dia hanya kasih kita benda lain. Okay. Lepas tu dia tanya, macam mana saya nak cari magnitude of S? Menggunakan information dekat sini saja. Anyone wants to answer? Agak-agaknya macam mana?
S ni? Ke tak tahu? Tahu. Saya tak berani. Tak ada Ya, tak macam faham biasa je, Miss. Betul. Macam biasa sajalah. Kamu jawab tu soalan tu walaupun nampak macam macam bodoh, tapi sebenarnya ada orang yang tak faham. Kalau bodoh maksudnya nampak. So maksudnya kita nak ulang balik So macam biasa je lah. Satu square campur satu square. Okay. So itulah unit vector. Ni adalah Cartesian coordinate. Ini adalah unit vector. Jadi sama juga macam ni kan. Macam konsep ni. Dia kasih kita vector S. Kita tak katalah dia tak kasih kita gambar rajah ni kan. Dia kasih je 4, 3 dengan 2. So kita tahu lah ini untuk paksi X, ni paksi Y, ni paksi Z kan. So bila kita buat dia, ni adalah 4, ini adalah 3, yang ni adalah 2. Jadi nak cari dia punya magnitude tu sama juga kita akan buat theorem Pythagoras tu iaitu SX square plus SY square plus SZ square. Tapi ni special sikit lah sebab dia ada 3 paksi. Okay. So kamu buatlah 4 square campur 3 square campur 2 square. Okay. Ni benda yang sama saja, cuma kita present kat dia, kita cakap ni adalah representation of a vector lah. Okay, tak ada apa pun. Okay. So itulah Miss nak ajar. Dah habis satu part. Lepas kita cuba buat soalan. Okay. This one faham Miss nak cakap apa? So katalah kita baca soalan ni For each vector, draw the vector in Cartesian coordinate. And then soalan kedua adalah draw and label an angle to describe the direction, arah dia. And then nombor 3 lah, find the magnitude and the angle of the vector. Okay. So kita cuba buat yang pertama lah. So A, kita ada 3 benda yang kita kena buat. Okay, this is our vector iaitu 4I campur dengan 7J. Maksudnya ni ada 2 paksi je lah. Cartesian coordinate, ni adalah Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. Ni Cartesian coordinate. Disuruh draw kan. So maksudnya draw, kita tahulah yang ni belong to paksi X, ni belong to paksi Y, and then dua-dua nilai tu adalah positif. So positif 4 mestilah ke kanan. So ni X kan, so kamu buatlah agak-agak 4. And then positif 7 maksudnya nilai dia positif, so dia kat atas lah. Okay, so this is Y, agak-agak 7 kat sini, okay. And then vector mesti selalu kat tengah-tengah antara 2 paksi tu lah. So ini adalah A, okay. So that is untuk soalan pertama, nombor 1. And then dia cakap draw and label an angle, selalunya ni cakap pada paksi X lah. Tak ada masalah lah, buat je daripada paksi X. Itu jawapan untuk soalan kedua. Untuk jawapan untuk soalan ketiga adalah find the magnitude. So A, magnitude je, ni simbol magnitude juga okay, tu simbol magnitude tau, okay. Cuba nak cakap tu simbol magnitude, so kamu buatlah. Maksudnya kamu buat dia terus 4 square campur 7 square. Lepas tu square root answer, so 4 square plus 7 square. 8.06 lah, okay. 06 8.06 je lah. And then direction dia, angle. Remember angle kita akan guna angle ataupun direction. Maksud angle tu maksudnya direction lah. Okay. So this one kamu buatlah tangent theta equals to y bagi x. So maksudnya adalah so y kita adalah 7 kan. 7 bagi dengan 4. So theta kita adalah tangent inverse 7 bagi 4. Ni adalah 7 bagi 4. So maksudnya adalah ambil bawa pergi sini. Guys, can you still hear me? Boleh Miss. Yes, Miss. Boleh, Okay, Miss. alright. Okay, so that is the answer lah, 60.25 So bolehlah tambah kat sini above
di atas paksi positif X axis. Okay. Okay, lepas tu kita cuba buat B pula. B pula. So this one is B. Negatif 2I plus 3J. So ni negatif kan. Paksi X dia negatif. So maksudnya ke kiri lah. So this one is negative 2. Y dia positif 3 jadi ke atas lah. Okay. So this is Y adalah 3 and then vector kita tengah-tengah ni lah. B Okay, lepas tu draw and label the angle sentiasa daripada paksi X theta dekat sini. Okay. And then find the magnitude. So ni akan jadi negatif 2 square plus 3 square. Okay. So this one is 3.61 and then direction dia adalah angle sama je perkataan dia dengan direction Dia nak direction tu angle lah. So tangent theta apa-apa dekat X bagi apa-apa dekat Y bagi dengan X. So Y kita adalah 3 bagi dengan 2. Okay. Okay. Remember Miss cakap angle tu kalau boleh kita biarkan jawapan dia positif So theta kita tangent inverse 3/2 dia akan dapat theta sama dengan 56.31. So kat sini atas above negatif X axis. Okay. Tadi tu dekat above positif X axis. Sekarang ni ke sana kan. And negatif X axis. Okay. Okay, cuba buat yang C tu pula. Okay, ni cuba kamu buat sendiri. Maksudnya sambil kamu tengok Miss, kamu buat sambil kamu tengok Miss buat. Kejap Miss nak record guna phone pula. Okay, Papa. So ni 2I, so ni adalah 3J. Sorry. Apa yang Miss buat ni So ni adalah 2. Sorry. So ni X, ni Y kan. So ni adalah 2, ini adalah negatif 3. So C kita dekat sini. Angle sentiasa daripada X. So magnitude of our C is 2 square campur negatif 3 square. Square root answer. And then you will get 2 square campur negatif 3 square. Square root answer. So this one 3.61 and then tangent theta is 3 bahagi dengan 2 iaitu tangent inverse 3 bahagi 2. I think it's also, am I right? 2, 3.
Alright. Ya, sama je angle dia. 56.31 but the angle is now below positive x-axis. Okay. Okay, and then D tu nanti kamu cuba buat sendirilah. Okay. Miss nak masuk last part. Okay. Ada apa-apa soalan? Senang je kan? Okay, kalau tak ada, Boleh Miss. boleh Okay, Miss nak masuk satu lagi and then kita boleh habiskan. And then Miss boleh bagi kamu kerja dan kamu boleh buat lah. Okay. Kalau tak faham, anybody please again tanya Okay. So this one is also simple. Simple je so chapter 1 yang kamu belajar itu dengan hari ni sahaja. Okay. Right, so kamu akan belajar pasal dua benda. Macam mana kamu ada dua vektor, contohnya vektor A dengan vektor B. Kamu nak darab dia lah. Okay, so darab dia tu sama ada kita cakap, remember kita ni sebenarnya kita panggil sebagai multiplication of vector, maksudnya pendaraban vektor lah. Kamu ada dua vektor, okay. So kita akan darab dia sama ada secara dot product ataupun skala. Miss tulis lah supaya kamu nampak So kita nak darab dia sama ada ni darab operasi darab dua vektor. Okay. Sama ada kamu akan darab dia secara kita nak skala ataupun kita panggil sebagai dot, ataupun kita nak darab dia secara vektor ataupun cross product. Okay. So ada dua pendaraban kat situ, iaitu secara skala ataupun secara vektor lah. Dot ataupun cross product. Okay. So kita akan tengok the first one, iaitu kita akan tengok dot product. Okay. Okay, so this is our dot product. Okay, so ni dot product kita ataupun skala product. Okay. So apa-apa pun kembali kepada formula, iaitu A dot B akan sama dengan nilai dia sama dengan magnitude of A, vector A. Remember apa itu magnitude of A? Maksudnya kalau kita ada, contohlah A kita adalah 1I plus 2J. Okay. So magnitude of A adalah 1 square campur 2 square lah. Okay, remember that Okay, so A dot B, nanti Miss ajar macam mana nak A dot B manually dengan okay, A dot B manually. And then this is vector magnitude of A darab magnitude of B darab dengan cos theta. Okay, tak kisahlah A magnitude of A darab B ke ataupun magnitude of B darab A ke, sama saja. Okay, sikit lagi nak habis Okay, so kita cuba buat soalan terus. Okay, senang sangat. Kamu fikir senang gila benda ni Okay, katalah kamu ada dua vektor, nama pun nak darabkan, mesti ada dua vektor. Satu adalah vektor A, 2I negative J plus K. Dan satu lagi adalah vektor B, okay. So calculate the angle between the two vectors. So maksudnya kena gunalah formula A dot B kan. Calculate angle between the two vectors. Okay, so kamu buat ni dia punya formula A dot B. Sebab kita tengah fokuskan pada topik skala produk ataupun dot product. Remember dot ni tau, okay. A times magnitude of B cos theta. So kita nak angle tu berapa lah, okay. So sekarang ni kita cari dulu apa magnitude of A, apa magnitude of B. So magnitude of A adalah inilah 2 square campur daripada sini 2 square campur negatif 1 square campur dengan 1 square. Square root answer, so ni akan jadi 2 square campur negatif 1 square campur 1 square, square root answer. So this one will be 2.45. Okay, and then cari magnitude of B pula. Iaitu 3 square campur negatif 5 square campur 2 square, square root. Okay. So 3 square campur negatif 5 square campur 2 square. Square answer would be 6.16 lah. Okay, so tu dah dapat. So ni maksudnya 2.45
darab dengan 6.16. So kita nak cari cos theta. Theta tu berapa? Dia nak angle kan? So misalkan ajar kamu macam mana kita nak manually A dot B kan dia. Okay. Nanti kamu belajar lah dalam matematik. Tapi setakat ni dia tak pernah lagi keluar PSPM benda ala ni. Tapi kita belajar je lah. Okay. Right, so A dot B, siapa tahu? Ke tak ada siapa tahu? Tak payah, Miss ajar je lah. Okay, kamu akan buat macam ni kan? Miss ingat formula dia apa, tapi Miss ingat step dia lah. 2I darab dengan 3I. Dia macam ni Sekejap Miss tulis formula dia, nak rangka formula dia sekejap. So A dot B, formula dia adalah formula dia adalah 2 square. Apa sudah formula dia apa? Sekejap sabar Sat. Tiba-tiba otak jam. Okay. 2 this is the formula. Okay, 2 darab 3 campur. Okay. Miss pun akan belajar before ajar korang setiap kali. Okay, so ni akan jadi, kamu nampak tak kat sini Miss buat color-color lah. Ni 2. I'm not very good at math to be honest. Tapi yelah, semua orang kan takkanlah tak pandai sampai bila-bila kan. Tapi Miss semua tak pandai dah sampai bila-bila. Tapi Miss cubalah. Okay, so ni 2 darab 3 campur dengan negatif 1 darab negatif 5 campur dengan 1 darab 2. Okay, that is how you cross product it manually lah. Nanti kamu belajar dalam matematik. Okay, this one tambah. Okay, so this one kamu buatlah 2 darab 3 campur negatif 1 darab negatif 5 campur 2. So ni akan dapat 13. Okay, so this one is 13. Okay, so 13 bahagi dengan 2.45. Okay, cuba kamu tulis. Jadi 13 bagi answer. Cos inverse answer. So you will get, so theta is cos inverse Kamu tahu tekan cos inverse macam mana? So ni akan dapat 30.53. Okay. Ini sajalah pasal cross product. Maksudnya kamu kena tahu apa formula dia. And then macam mana nak manually buat A dot B tu. Okay. Okay, tu je lah. Lepas tu, sikit lagi. Okay, lepas kita teruskan dengan example 9. Okay, teruskan dengan example 9. Find the scalar product of the two vector. Okay, baca soalan ni balik. Okay, sorry Miss nak emphasize ni tadi. Kamu kena tahu dekat this part hanyalah dia punya formula. Dia punya formula kan, A dot B darab sama dengan magnitude of A dan magnitude of B darab cos theta. Ni je lah kamu hafal formula ni. And then kamu kena tahu macam mana nak A dot B kan dia. Tapi itu pun Miss rasa tak keluar dalam PSPM lah. Sebab dia cakap state the physical meaning saja. Dia suruh selesaikan pun apa. Tapi kita belajar lah macam nak selesaikan dia Okay, itu saja Kamu ingat je A dot B macam nak buat dengan formula dia. Okay, this one kita cuba buat Okay, so find the scalar product. Maksudnya yang formula tadi tu lah, kita kena guna formula tadi tu of the two vectors in figure. So kita ada dua vektor in figure. Okay, dia cakap the magnitude of vector A adalah 4 Newton and the magnitude of vector B adalah 5. So ni senang lah. Dia dah kasih dah kita. Magnitude of A adalah 4, magnitude of B sama dengan 5. So kita gunalah A dot B is equals to A B cos the theta. Okay, so dia nak A dot B ni, so tak perlulah apa expand tu kan. Aku buat je 4 darab 5 and then cos, remember theta
mesti angle antara A dan juga B lah. Okay. So A dengan B yang ni sahaja. Jadi kamu tahu soalan ni cakap semua ni 130. Yang ni adalah 53. Jadi nak tahu angle ni adalah 130 tolak 53 lah. So this one is 77. So this one is 77. So ni kamu buatlah 4 darab 5 darab cos 77. So this one you will get 4.5. Okay, unit dia adalah mm. Okay. Okay, that's how you do it. Okay. Okay, last one kita akan belajar. Okay, iaitu tadi kita dah belajar pasal skala produk ataupun dot. And then kita nak baca pasal vektor produk. Ni pun sama je formula dia. Okay, cross or vector product. Dia dalam exam dia suruh state saja. Tapi macam mana kita nak state ni kan? So kita belajarlah. Maybe kita belajar sikit nak selesaikan dia. Okay. So the formula is this one lah. A cross B. Ni adalah matrix ni. Okay. Kita takkan belajar benda ni. Okay. Okay. And then the formula is A, B tapi dia tukar jadi sin theta. Miss nak beritahu kamu kat sini adalah yang ni kita tadi kan kita belajar kan macam mana nak A dot B kan dia kan manually kan. Itu pun macam tak masuk syllabus tapi Miss ajar sebab dia senang. Ini adalah matrices so Miss takkan ajar lah. Okay, tapi bila soalan tapi dia punya essentially adalah Miss nak cakap paling susah pun dia akan kasih adalah macam mana kamu nak tahu A dot B. Maksudnya kamu kena tahu yang ni saja. Kalau untuk dot product dia buat magnitude of A, magnitude of B darab cos theta. And then tapi kalau dia cross product, magnitude of A, magnitude of B darab sin theta. Itu sahaja kalau dia nak tanya pun. Dia takkan tanyalah. Yang ni pun dia takkan tanya sebenarnya. Macam mana nak manually A dot B kan dia. Yang ni pun dia takkan tanya. Okay. Right. So kamu tak ada apa pun nak risaulah sebenarnya. Kamu ingat dia cos ke ataupun sin saja. Okay. Tapi itu pun ada orang lupa lah. Itulah dia punya konflik tu kan. Okay. So kita cuba buat soalan ni and then kita boleh end the day lah. Okay. Okay, last one lah. Okay, so given a vector A and vector B in terms of a unit vector, 2, satu yang tu, satu lagi B yang ni Okay. So dia cakap determine A cross B. Yang ni tak masuk syllabus so Miss tak ajar. Sebab ni adalah matrices yang panjang-panjang tu. Nanti kamu belajar dalam matematik. Okay, tapi jawapan akhir dia kamu akan dapat A cross B is negatif 3i tolak j plus 4k. Ni jawapan A lah. Miss tak ajar. Sebelum ni Miss ajar tapi tak masuk syllabus kan. So Miss malas nak ajar. Okay, and then dia cakap the angle between them. So maksudnya the formula macam ni kan. A cross B. Remember ni adalah simbol magnitude A, B, sin theta. Jadi kita carilah magnitude of A iaitu ni sebenarnya dah senang. Kamu dah dapat agak dah ni. Kan ni Miss buat 2 square campur negatif 2 square campur 1 square. Square answer is 3. And then 5 square campur negatif 3 square campur negatif 3 square. This one is 6.56. So magnitude of A times B adalah yang tadi kita dapat tu iaitu negatif 3 square campur negatif 1 square campur 4 square. Square answer (5.1) I think. So this one will be 5.1 3 6.56 sin theta. Okay. So maksudnya
Okay, so ni maksudnya 5.1 bahagi dengan 3/6.56 19.68. Lepas tu kita sin inversekan dia. Semua ni theta. Then you get your answer to be 15. Okay. So yang ni special sikit lah. Jangan lupa apa tu. Tapi tak apa. Dia akan tanya macam part belakang ni. A dot B kalau cross product sin theta. Kalau dot product cos theta. Tu sahaja. Maksudnya kamu kena tahu formula A magnitude of A darab B sin theta tu. Okay. Okay, Miss nak tanya. Okay tak? Ada apa-apa yang susah tak? Semua orang dapat tangkap ke? Ke ada soalan apa-apa ke? Dapat, Miss. Tak ada Okay. Okay, Miss. Boleh Miss. Boleh okay. Tak susah kan? Tak berat kan? Miss harap sangat. Online kan? So kalau depan-depan Miss boleh lah tengok muka kamu blur tu kan? Tapi sebab dalam pasal muka. Tapi tak apalah. So kamu kena dah semangat and then tak faham kan. Cuba ajar sesimpel yang and then kalau ada apa-apa benda yang kamu tak suka cara Miss ke, kamu boleh PM personal I'm open to any critics and suggestions. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, Miss akan bagi kamu kerja dekat Padlet tu. And then Miss kalau boleh, Miss nak kamu belajar lah disiplin masa Sebab kita ada 1 jam, lepas tu kita ada 1 jam lagi. So kalau boleh, kelas tu akan habis pukul kita tadi start pukul 8, habis pukul 10. So, okay. So kan kita ada satu jam kelas tu. Pukul berapa yang habis? 8, 10, 11 break, 11, 12. Okay. So by pukul 11, Miss nak semua orang hantar kerja. Kalau boleh. Ataupun Miss bagi peluang lah. Okay. Tapi by today, Miss hantar kerja tu. Supaya kamu tak drag lah kerja kamu tu. Okay. Right, so kalau tak ada apa-apa soalan, you may leave the meeting lah. Okay, thank you very much.